M02 Kemahiran tingkah laku personal. Submodul 3 Kerja berpasukan. Isi kandungan. Tujuan. Pengenalan. Yang pertama, pasukan di tempat kerja. Kedua, konsep kerja berpasukan. Ketiga, jenis-jenis peranan dalam pasukan. Keempat, perkongsian maklumat. Kelima, langkah asas penyelesaian masalah dan proses. Tujuan. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai peranan yang berbeza dalam pasukan, maklumat berkaitan bersama ahli pasukan, masalah asas penyelesaian berkaitan dan pelbagai budaya dalam pasukan. Pengenalan. Pasukan di tempat kerja. Pasukan kerja adalah kumpulan-kumpulan formal terdiri daripada individu yang saling bergantung dan bertanggungjawab untuk mencapai maklumat. Semua pasukan kerja adalah satu kumpulan, tetapi hanya kumpulan formal boleh menjadi pasukan kerja. Pasukan boleh berbeza dari segi tujuan atau matlamat. Tempoh satu pasukan boleh sama ada kekal atau sementara. Yang pertama, pasukan jabatan mengikut fungsi dan lain-lain yang menjadi sebahagian daripada struktur formal organisasi adalah jenis pasukan kekal. Yang kedua, pasukan sementara termasuk pasukan petugas, pasukan projek, pasukan penyelesaian masalah dan mana-mana jenis pasukan jangka pendek yang dibentuk untuk membangun, menganalisis atau mengkaji perniagaan atau isu yang berkaitan dengan kerja. Ahli dalam pasukan boleh sama ada daripada bidang tugasan yang sama atau bercampuran. Yang pertama, pasukan sama. Pasukan sama fungsi terdiri daripada seorang pengurus atau orang bawahan beliau daripada satu bidang tugasan yang sama. Pasukan sama berfungsi sering terlibat dalam usaha meningkatkan aktiviti kerja atau menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam kawasan bidang tugasan itu sahaja. Dalam pasukan ini, isu-isu seperti kuasa, membuat keputusan, kepimpinan dan interaksi adalah agak mudah dan jelas. Yang kedua, pasukan campuran. Pasukan campuran atau bersilang fungsi mempunyai ahli daripada pelbagai bidang tugasan dengan pelbagai bidang kepakaran dan dari peringkat organisasi yang berbeza. Pasukan ini selalunya ditubuhkan untuk menangani isu-isu yang memberi kesan kepada keseluruhan organisasi. Sebagai contoh, satu pasukan campuran atau bersilang fungsi ditubuhkan melibatkan pekerja daripada bahagian pengeluaran, pemasaran, akaun, penyelidikan dan pembangunan, pejabat ketua pegawai eksekutif dan lain-lain. Pasukan ini dipimpin oleh seorang fasilitator terdiri daripada seorang pengurus dengan pemimpin-pemimpin yang dilantik untuk kumpulan kerja yang berbeza dalam pasukan. Keputusan lebih kepada berasaskan persetujuan bersama. Pasukan boleh sama ada diselia atau diurus sendiri. Yang pertama, pasukan selia akan berada di bawah arahan seorang pengurus yang bertanggungjawab untuk membimbing pasukan dalam menetapkan matlamat, melaksanakan aktiviti-aktiviti kerja yang perlu dan menilai prestasi. Yang kedua, pasukan kendiri atau diurus sendiri semakin biasa digunakan dalam syarikat. Pasukan ini adalah pasukan formal pekerja yang beroperasi tanpa pengurus untuk melaksanakan proses kerja atau segmen penyampaian produk dan perkhidmatan kepada pelanggan dalaman atau luaran. Pasukan yang diurus sendiri ini bertanggungjawab untuk menyiapkan kerja dan membuat pengurusan sendiri. Konsep kerja berpasukan. Pasukan yang baik membolehkan setiap ahli bertindak lebih daripada sebagai individu.
Ini kerana semangat berkumpulan bermakna setiap ahli memerlukan satu sama lain, saling menyokong, mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai wawasan dan memperoleh semangat yang tinggi. Pasukan kerja amat penting kepada syarikat-syarikat kerana keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dapat dibuat oleh mereka yang dekat dengan isu tersebut dan membolehkan para pengurus memberi tumpuan kepada perkara-perkara strategik dan perkara-perkara jangka panjang. Penggunaan pasukan campuran dan bersilang fungsi dapat menghasilkan idea-idea yang lebih inovatif dan keputusan yang lebih baik daripada sekiranya ahli bertindak sendirian. Ini kerana hasil perkongsian pengalaman dan pengetahuan yang berbeza dan penggunaan perspektif yang berbeza untuk mempertimbangkan fakta-fakta. Terdapat 5 ciri-ciri pasukan yang efektif. Antaranya, yang pertama, tujuan yang sama. Semua ahli pasukan jelas tentang wawasan dan matlamat pasukan, daripada gambaran yang besar sehingga pencapaian yang perlu dicapai sepanjang tahun. Kedua, peranan yang jelas. Ahli pasukan mengetahui apa yang diharapkan daripada setiap ahli yang lain. Terdapat kebertanggungjawaban dan tidak ada duplikasi yang tidak perlu daripada ahli yang tidak berfungsi. Ketiga, proses pasukan yang jelas. Ahli pasukan bukan sahaja tahu mengapa dan apa yang mereka akan capai dan juga mereka juga tahu bagaimana mereka akan mencapainya. Hubungan yang mantap. Ahli-ahli dalam pasukan yang efektif mempunyai hubungan yang baik hati dan mengambil berat terhadap satu sama lain. Interaksi yang berkesan. Interaksi yang berkesan antara ahli-ahli pasukan dan pengurus ini bermakna komunikasi antara mereka lebih terbuka dan jujur. Maklum balas kerap dan membina dan ada tindakan susulan yang tepat pada masanya. Walaupun yang disebut ia adalah peranan utama ketua pasukan atau pengurus untuk memastikan pasukan mereka merangkumi sikap-sikap itu, mereka tidak akan berjaya kecuali kesemua ahli-ahli pasukan menghargai kepentingan mendakap cita-cita pasukan. Antara halangan-halangan yang biasa menjejaskan keberkesanan pasukan adalah yang pertama, pasukan yang terlalu besar. Pasukan yang paling efektif adalah pasukan yang mempunyai bilangan ahli yang sedikit bagi mengelakkan ada ahli yang tidak berfungsi atau pertindihan dalam struktur fungsi mereka. Kedua, ahli-ahli pasukan yang tidak sejajar dengan wawasan, matlamat atau strategi sama ada mereka tidak dimaklumkan atau mereka tidak membawa unsur-unsur ini. Yang ketiga, lemah. Interaksi yang tidak sihat di antara ahli. Ini mungkin berlaku kerana ahli pasukan tidak menekankan atau tidak merasakan mereka tergolong dalam pasukan dan berfungsi seperti koleksi individu yang berasingan. Atau yang lebih teruk lagi menjadi pesaing antara rakan sepasukan. Ketua pasukan mikro mengurus dan gagal membuat agihan tugasan dan memberi lebih kuasa kepada ahli pasukan. Yang kelima, ahli pasukan tidak berdisiplin, tidak bertanggungjawab dan tidak komited. Apabila satu atau dua ahli kurang berfungsi secara konsisten dan mereka tidak ditegur, ia akan menjejaskan moral keseluruhan pasukan. Jenis-jenis peranan dalam pasukan. Pada tahap yang paling ringkas, peranan dalam pasukan boleh dibahagikan kepada ketua pasukan dan ahli pasukan. Peranan ketua pasukan adalah yang pertama, menetapkan objektif pasukan dan memastikan ia difahami oleh ahli-ahli. Yang kedua, bertanggungjawab ke atas strategi pasukan dan mengetahui bila hendak menyesuaikan diri. Yang ketiga, berperanan memberi tugasan kepada ahli-ahli pasukan mengikut kelebihan mereka. Yang keempat, mendapat dan menyusun sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Yang kelima, memberi motivasi kepada ahli-ahli pasukan untuk mencapai matlamat bagi memastikan semangat pasukan sentiasa tinggi. Yang keenam, memantau prestasi pasukan terhadap matlamat dan menerima tindakan pembetulan. Yang ketujuh, meningkatkan
prestasi dengan membangunkan diri sendiri dan ahli-ahli pasukan belajar daripada kegagalan. Yang ke-8, menonjolkan pasukan dan bertanggungjawab ke atasnya. Di antara peranan ahli pasukan pula adalah yang pertama, menyokong ketua pasukan dalam melaksanakan tugasan termasuk memberi maklum balas dan cadangan. Yang kedua, membekalkan idea-idea dan kepakaran mengikut kebolehan masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan strategi yang berkualiti tinggi. Yang keempat, bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugasan mereka dalam sesuatu projek. Yang kelima, komitmen kepada matlamat pasukan. Yang keenam, kerjasama rapat dan memberi sokongan kepada ahli-ahli pasukan. Yang ketujuh, mewujudkan budaya berpasukan yang sihat dan hubungan yang baik di antara ahli-ahli pasukan. Perkongsian maklumat. Pasukan yang efektif bercirikan komunikasi yang baik. Ahli-ahli dapat menyampaikan mesej di antara satu sama lain dalam bentuk yang jelas dan mudah difahami. Ini termasuk mesej kepada mereka sama ada dalam bentuk mesej bukan lisan serta mesej pertuturan. Ahli-ahli juga mengambil tanggungjawab ke atas penyebaran maklumat yang berkaitan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Mereka juga perlu membuat semakan sama ada ahli-ahli pasukan yang lain tahu mengenainya. Salah faham atau tiada komunikasi jarang berlaku dalam pasukan yang efektif. Komunikasi budaya keterbukaan wujud dalam pasukan berprestasi tinggi. Ahli-ahli dapat dengan cepat dan cekap berkongsi idea dan perasaan secara terus dan diberi jaminan bahawa pandangan mereka akan diambil kira tanpa pra-pertimbangan. Dengan cara itu, ada suasana terbuka seperti ini, mereka berasa yakin untuk mencadangkan sesuatu yang kreatif dan berbeza. Komunikasi dalam pasukan berprestasi tinggi juga dicirikan dengan adanya maklum balas yang kerap, baik dan sihat daripada ahli-ahli pasukan dan pihak pengurusan. Ini membantu memberi lebih panduan kepada rakan-rakan pasukan dan juga ketua pasukan untuk membetulkan semarang kelemahan dan memastikan prestasi tinggi yang konsisten sentiasa dikekalkan. Langkah asas penyelesaian masalah dan proses. Sering berlaku pasukan dibentuk untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Oleh yang demikian, salah satu kemahiran yang paling penting perlu ada dalam semua pasukan adalah penyelesaian masalah. Teknik yang paling asas dan mungkin yang paling banyak digunakan untuk penyelesaian masalah adalah sumbang saran. Sumbang saran. Sumbang saran adalah secara bersemuka kumpulan interaktif untuk secara spontan mencadangkan idea-idea bagi menyelesaikan masalah. Sumbang saran diperakui sebagai bantuan terbaik dalam membuat keputusan dan membantu membuat keputusan. Peranan utamanya adalah untuk membekalkan penambahan kepada penyelesaian kreatif. Teknik sumbang saran menggalakkan ahli-ahli kumpulan mencadangkan penyelesaian alternatif tanpa mengira sama ada ia akan dilaksanakan ataupun tidak. Tidak ada ulasan kritikal dalam bentuk apa jua sahaja yang dibenarkan sehingga semua cadangan disenaraikan. Ahli-ahli digalakkan untuk berbincang penyelesaian yang berkemungkinan dengan lantang tanpa had. Lagi asing atau luar biasa bagi sesuatu idea lebih baik. Matlamat sumbang saran adalah untuk menggalakkan pemikiran bebas, pemikiran yang lebih fleksibel dan membolehkan ahli-ahli kumpulan membangunkan kreativiti sesama sendiri. Sesi sumbang saran yang biasa dibuat mempunyai yang pertama, persediaan, di mana isu yang jelas telah ditentukan termasuk bersetuju dengan kenyataan masalah. Yang kedua, peringkat mengeluarkan idea secara bebas. Sumbang saran adalah pengaliran idea tanpa kongkongan, tanpa mengendahkan pertimbangan kritikal. Yang ketiga, penilaian ke atas idea yang boleh dilaksanakan bagi penyelesaian masalah yang tidak munasabah, mustahil dan yang berkemungkinan. Senarai pendek idea-idea ini boleh diperbaiki lagi dengan perbincangan yang lebih mendalam. Komunikasi sosio-budaya.
Pasukan-pasukan yang ahli-ahlinya lebih pelbagai, lebih tinggi risiko terjadinya salah faham dan salah tafsir sama ada melalui komunikasi secara lisan atau bukan lisan. Ini kerana masing-masing terdiri daripada latar belakang yang berbeza yang mempunyai kebiasaan dalam komunikasi mereka sama ada secara lisan atau bukan lisan. Sebagai contoh, menjadi tradisi di Malaysia, ia boleh dianggap tidak menghormati apabila mengkritik atau tidak bersetuju secara bersemuka. Dan ia dianggap boleh terima untuk memberikan komitmen yang sama-sama. Lebih halus komunikasi yang digunakan oleh mereka berlatar belakangkan tradisi. Lebih berkemungkinan ia tidak difahami dengan baik oleh mereka daripada latar belakang yang lebih moden. Mereka yang berlatar belakangkan tradisi mungkin juga berasa kecewa dengan kelangsungan dan ketegasan komunikasi mereka yang lebih moden. Dalam pasukan campuran, adalah penting untuk fasilitator atau pengurus pasukan menetapkan peraturan-peraturan asas yang jelas mengenai komunikasi, khususnya mengenai yang pertama, menjaga kejelasan apa yang dikatakan. Yang kedua, kelangsungan iaitu terus kepada maksud. Yang ketiga, kekhususan komitmen. Ahli-ahli pasukan juga perlu untuk menyedari gaya kecenderungan mereka dan menyesuaikan diri dengan gaya yang diperlukan di dalam kumpulan.